Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah selamat datang kepada murid tahun 1 2021. Ana Muallim Abdul Latif insyaAllah akan kongsikan bahan pembelajaran untuk hari ini iaitu 11 Januari 2021. Okey, Muallim cuba share screen. Okey, Muallim ada buatkan file insyaAllah akan dikongsikan dalam grup WhatsApp berkenaan dengan nota dan juga latihan. Okey, seterusnya Muallim juga ada share dalam grup WhatsApp buku teks sirah tahun 1. Okey, ini buku teks sirah tahun 1. Pelajaran yang pertama adalah Kota Mekah. Kota Mekah. Perlu diingatkan bahawa murid tahun 1 perlu menguasai kemahiran membaca. Yang pertama sekali, murid tahun 1 perlu menguasai kemahiran membaca. Okey, membaca apa? Yang pertama, Rumi, bahasa Melayu. Jawi, bahasa Melayu. Rumi bahasa Melayu dan Jawi bahasa Melayu. Rumi bahasa Melayu banyak digunakan dalam pembelajaran akademik. Matematik, sains, bahasa Melayu sendiri, okey, pendidikan seni. Semua tu adalah menggunakan bahasa Melayu. Jadi murid yang tak boleh membaca perlu usahakan insya-Allah untuk pandai membaca. Yang kedua adalah membaca Jawi. Okey, yang kedua adalah membaca Jawi. Membaca Jawi, murid perlu buat aktiviti pembacaan Jawi. Okey, contoh kaf, waw, ku, ta, alif, ta, ko, ta. Mim, me, kaf, ta marbutah, kah. Mekah, Kota Mekah. Okey. Pelajaran pertama adalah Kota Mekah. Di akhir pembelajaran insya-Allah Muallim akan kongsikan sedikit tips bagaimana kita nak baca Jawi dengan baik. Kat sini ada 3 yang penting hasil pembelajaran. Murid boleh menyatakan kedudukan Kota Mekah, menyatakan keistimewaan Kota Mekah, menyatakan sikap masyarakat jahiliah. Okey, 3 perkara ni insya-Allah kita akan belajar. Okey, yang pertama, ini muka surat 1. Muka surat 2. Kedudukan Kota Mekah. Ini Muallim besarkan. Kota Mekah terletak di semenanjung Tanah Arab. Okey, ingat yang ini akan ditanya dalam latihan yang akan Muallim kongsikan nanti. Kota Mekah terletak di semenanjung Tanah Arab. Okey, Kota Mekah adalah pusat perniagaan. Murid-murid tahu tak apa maksud perniagaan? Perniagaan adalah aktiviti jual beli. Ada orang menjual dekat kedai, kan? Dekat tepi-tepi jalan orang ada jual, ada orang beli. Contoh kita suka nak beli tu makanan ke ataupun ada kapet kan ataupun kain, kita suka kita beli. Itu adalah perniagaan, melibatkan pertukaran duit kan ataupun pertukaran barang. Okey, Mekah adalah pusat perniagaan. Kita lihat pula peta Kota Mekah. Kat mana Kota Mekah? Kota Mekah terletak di Asia Tengah, iaitu di semenanjung Tanah Arab. Ni, semenanjung Tanah Arab. Okey, itulah kedudukan Kota Mekah. Dikelilingi oleh di sebelah kanannya Teluk Farsi dan di sebelah kirinya adalah Laut Merah. Okey, berdekatan dengan Mesir. Ini adalah semenanjung Tanah Arab ataupun dikenali juga sebagai Tanah Hijaz. Okey. Kota Mekah adalah tempat manusia melakukan ibadah. Okey, Kota Mekah adalah tempat manusia melakukan ibadah. Inilah keistimewaan Kota Mekah. Okey, ini adalah keistimewaan Kota Mekah. Di situ ada Kaabah. Kaabah ni bangunan 4 segi yang menjadi kiblat orang Islam ketika solat. Okey, Kaabah dan Telaga Zamzam. Dan Telaga Zamzam. Telaga Zamzam adalah air mineral bawah tanah. Air bawah tanah yang terletak di Mekah. Sumber air penduduk Mekah. Okey, Telaga Zamzam terletak di Kota Mekah.
Nabi Muhammad SAW juga dilahirkan di kota Mekah. Okey. Ada 3 perkara penting keistimewaan kota Mekah. Yang pertama, tempat manusia beribadat untuk kita pergi haji dan umrah. Yang kedua, di situ ada 2 benda yang istimewa. Yang kedua, dia ada 2 benda yang istimewa, iaitu Kaabah dan juga air Zam-Zam. Seterusnya yang ketiga, kenapa dia istimewa? Kerana di situlah tempat dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling agung. Insya-Allah kita sama-sama selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, seterusnya muka surat 3. Muka surat 3. Bagaimanakah sikap orang Arab jahiliah sebelum kedatangan Islam? Okey. Arab jahiliah di kota Mekah mempunyai akhlak yang buruk. Jahil maksud dia bodoh. Jahiliah maksud dia masyarakat yang belum menerima ajaran Islam. Belum hadir ajaran Islam di situ. Akhlak mereka sangat buruk. Ni. Mereka menyembah berhala. Ni berhala. Kalau ada apa-apa mereka menyembah berhala. Padahal berhala tak boleh bagi makan, tak boleh bagi minum pada kita, tak boleh bagi kita pandai, tak boleh bagi kita duit, tak boleh bagi kita rezeki. Yang bagi itu semua hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menyembah berhala. Kan dia letakkan makanan, dia sembah berhala. Mereka percaya bahawa berhala ada kuasa untuk mengabulkan doa-doa mereka. Tapi bagi orang Islam, yang kita tahu kita adalah orang Islam, kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka membuat berhala. Berhala tu mereka buat sendiri dan menyembah berhala tersebut untuk minta sesuatu yang mereka inginkan. Selain itu, mereka juga suka minum arak. Ni minum arak. Mereka suka minum arak. Orang Islam tak boleh minum arak sebab arak adalah perkara yang boleh menyebabkan banyak benda buruk berlaku. Kita bawa kereta minum arak, mabuk, langgar orang mati ataupun kita mati. Kan? Kita pegang pisau tengah-tengah mabuk pun kita tercocok orang ataupun kita cederakan diri sendiri pun benda yang tak elok arak ni kan. Dan berjudi menyebabkan fakir, kemiskinan. Berjudi menyebabkan pergaduhan. Berjudi menyebabkan perselisihan faham. Berjudi menyebabkan keruntuhan institusi keluarga. Maksud dia keluarga akan porak-poranda bergaduh disebabkan berjudi. Jadi Islam mengharamkan arak dan juga judi. Inilah sikap orang jahiliah pada zaman dahulu sebelum kehadiran kedatangan Islam. Ni kan, dia berjudi, dia tarik anak panah tu zaman dulu kan. Lepas tu dia minum arak. Jangan ingat zaman dulu tak pakai serban. Orang dulu dia berjanggut dan berserban kan. Jangan ingat orang yang berserban dan berjanggut ni adalah orang Islam yang baik. Padahal zaman dulu masyarakat Arab juga berserban dan juga berjanggut. Tetapi kita sekarang ni orang Islam, kita menggunakan kopiah, serban dan berjanggut. Sebab apa? Sebab bukan kita nak tiru masyarakat jahiliah, tetapi kita nak tiru sunnah Nabi SAW. Jadi kalau kita niat, kita pakai serban, kita pakai jubah, kita ada janggut macam Nabi SAW, insya-Allah Allah SWT akan letakkan kecintaan kita pada Nabi. Dan barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Semoga kita termasuk dalam kalangan para sahabat dan anbiya alaihi salatu wassalam. Okey, insya-Allah. Itu sahaja insya-Allah perkongsian pada hari ini. Jadi, Muallim ada kongsikan kat sini nota. Okey, sirah tahun 1, tarikh, hari, masa. Nota, siapa yang tak boleh baca Jawi kan? Dia boleh baca Rumi, insya-Allah. Tapi kena berlatih lah. Kita nak belajar Jawi juga. Kota Mekah adalah pusat perniagaan dan bagi penduduk tanah Arab yang ini. Ni K huruf besar. Kota Mekah adalah tempat manusia melakukan ibadah. Ni. Okey, ini nanti boleh baca. Seterusnya buat latihan. Boleh buat latihan dekat muka surat sebelah. Okey, ataupun jawab dalam link Google Form yang disediakan. Ni, jawab kat sini. Siapa ada printer boleh print, lepas tu tulis. Kan kalau murid tulis, dia tulisan dia latih tulisan dia lama-lama akan jadi cantik.
Kan kalau tak latih daripada sekarang, nanti tulisan masa darjah 4, darjah 5 nanti tak cantik sebab tak biasa menulis. Jadi Jawi memang kena biasa menulis. Kan? Okey, di manakah kedudukan Kota Mekah? Nombor 2, boleh bulatkan jawapan yang betul. Nombor 3, bulatkan jawapan yang betul. Nombor 4, kan? Tandakan jawapan yang betul, betul ataupun salah. Tulis semula perkataan ini. Tu kena tulis semula. Okey. Ada A, B, yang ini boleh tukarlah yang ini. Tak apa, yang ini alif ba cha dal. Ya ni sebenarnya tak apa, ini boleh tukar. Ni A, yang ini B, yang ini C, yang ini D, yang ini E. Alif ya E, patutnya E. Okey. Arab. Okey, Kaabah, Ahlak, Berhala dan Mekah. Yang ini tulis balik. Okey. InsyaAllah itu sahaja. Ini Google Form. Okey, nampak tak Google Form? Ni boleh besarkan sikit. Tu Google Form tu. Boleh jawab. Dalam Google Form yang diberikan, insyaAllah nanti akan ada markah lah siapa jawab dengan betul. Setakat ni ada 5 orang respon. Setakat ni ada 5 orang respon. Okey. InsyaAllah. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.